Cik Chu, awak kira panon terakhir kami. Tidak apa yang boleh kami lakukan. Saya baru jumpa awak. Siapa yang mencuri 2 bilion ringgit tabung kanak-kanak? Ya, dia tidak akan memberitahu lokasi 2 bilion ringgit tabung kanak-kanak. Dia juga berkata, melainkan jika seseorang dapat mengalahkannya, jika tidak, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Ya, saya akan bermain dengannya. Siapa benarkan awak jangan masuk? Keluar! Seorang pembazir dari tabung kanak-kanak. Awak berani bercakap besar di hadapan saya? Zhang Feng, siapa yang beri awak keberanian? Adik Gembi. Itu tidak sahaja yang saya mau. 2 bilion ringgit tabung kanak-kanak itu swasta puaka pernah tahu. Hentikan omong kosong. Saya bakal bertaruh dengan awak. Saya menang. Awak bagi tahu lokasi 2 bilion ringgit tabung kanak-kanak. Bertaruh dengan saya. Bergantung sama ada orang mempunyai kelayakan. Ada 6-6. Ini satu mata. Masih ada segera ke masyarakat. Ya, macam mana awak mahu bermain? Turun. Kalau begitu silakan. Hanya goyang dadu. Lagi awak boleh menggoyangkan nombor yang lebih kecil daripada ini, awak pun disiap menang. Dia sudah ada sedikit goyangkan mata yang lebih kecil daripadanya. Bukankah itu bodoh? Zhang Feng ini jelas sekali tidak mahu berkata. Keterlaluan. Baik. Naga di langit. Itu dia pasti beberapa suara betalim tunggu sengkin naga di langit. Siapa awak? Awak kalah. Cik Chu, terima kasih sebanyak kali. Zhang Feng telah menjelaskan lokasi semua dana kanak-kanak sebab telah mendapatkan semula-semua wang itu. Baguslah begitu. Ini semua simpanan saya. Kira-kira 10 bilion ringgit. Captain Zhao, tolong bantu saya mendermakan secara anonim kepada tabung kanak-kanak. Cik Chu, kalau begitu saya akan menggantikan. Terima kasih kepada semua kanak-kanak yang memerlukan bantuan didaksia. Pergi. Cingran, abang merayu pada kamu. Pulanglah ke rumah bersama abang. Masa kecil saya inginkan sebuah rumah. Malangnya, tiada. Sekarang saya dah besar. Saya tak perlukannya. Saya tolonglah kembal. Kamu tersesat. Itu kemalangan. Cingran, adakah kamu lupa? Ibu sangat menyayangi kamu dulu. Sebelum ibu meninggal, dia sangat berharap dapat mencari kamu. Adakah kamu mahu ibu meninggal dunia dengan tenang? Berhati-hati. Perlahan. Baiklah. Penat sangat sayang. Baiklah, saya akan pulang bersama kamu. Baguslah. Ibu, kalau roh ibu di surga tahu, ibu pasti akan sangat gembira. Apa ini? Ini adalah senarai ribuan teknik keluarga Cukita. Yang paling hebat sekarang ialah Ruyan. Ruyan ialah anak angkat keluarga Cukita. Kemahiran judinya sangat bagus. Betul ke? Iya, dia boleh menggulingkan ke-6 dadu ke satu mata. Ia dipanggil Optimus. Seluruh Qingzhou, tiada orang kedua yang mampu melakukannya. Nampaknya Qingzhou tidak pakar. Maaf, Tidak apa-apa. kalau begitu saya akan menjawab telepon. Cik, sila ikut saya. Hebatnya. Adik perempuan, kemahiran judi kamu semakin bagus sekarang. Berusahalah. Pada masa hadapan, keluarga Chu kita bergantung pada kamu, gadis kecil yang paling bijak. Hebat adik. Kemahiran berjudi kamu semakin bagus sekarang. Berusaha keraslah. Pada masa hadapan, keluarga Chu kita bergantung pada kamu, gadis kecil yang paling bijak. Yo, siapa ni?
Ini sebuah ke yang berlagak melangit, kakak kampung yang awak tak nak balik tu. Betul tu. Apa yang kamu tengok? Takkan tak pernah nampak yang sebesar ini? Tak pernah nampak rumah sebesar ini sebelum ni? Kamu kakak Kingran kan? Sungguh bagus kamu kembali sekarang. Hello? Kenapa bau macam bedak meladi? Bau busuk ni, orang kampung macam kamu tak mandi ke? Kalau saya cakap, kalau kamu betul-betul hebat, jangan balik. Teruslah berlagak. Hanya Abang Sulong yang akan berfikir secara naif kamu tak nak balik. Siapa cakap tak? Hei, bilik mana dia nak tinggal bila dia balik? Tapi jauhkan diri dari bilik saya. Bau masam ni, dia buat saya pening. Kenapa kamu tak tinggal di bilik saya? Saya hanya pindah keluar saja. Lagipun di sini bukan rumah saya pun. Adik, apa yang kamu cakap ni? Awal maksud kamu ini bukan milik kamu? Biar saya beritahu kamu sesuatu. Semua yang ada di sini milik kamu. Jangan aku tahu. Tiada siapa boleh ambil barang kamu. Orang lain dah tinggal di situ. Saya tak biasa. Cari saja mana-mana bilik untuk saya. Saya tak sangka kamu masih green tea. Saya tak cakap pun saya nak tinggal di bilik kamu. Kamu mesti nak saya benci kamu. Takut saya balik. Kedudukan kamu tak stabil kan? Kamu memang waras. Mari cepat bawa dia pergi mandi. Busuk. Adik, macam mana dengan ayah? Masih di luar negara. Dia dah selesai. Saya akan datang kepada kamu secepat mungkin. Nah, Ada apa dengan kamu, Ruyan? Cinggan berbau bedak melur. Bau bedak melur ini. Pertanyaan terbesar saya. Memang betul berbau melur. Idea yang bagus. Kau perempuan liar, kenapa hati kau begitu kejam? Kau nak bunuh adik perempuan aku? Bunuh kau. Aha. Kau si comel, berani kau pukul aku. Tengoklah kalau aku tak bunuh kau hari ini. Abang ketiga. Aku beri amaran pada kau, jangan sentuh aku. Baiklah, kau perempuan liar. Berani kau pukul orang. Aku akan bunuh kau. abang kedua berhenti. Abang, kau nampak tak? Dia yang pun dia mulakan dulu. Kau tak boleh buat apa-apa pada adik kau. Memang ini yang patut abang-abang buat. Abang dia mesti tahu dia Allah pada dia bunga melur. Dia sengaja letak bunga melur pada badannya. Kau perempuan liar, belajar helah kejam ini selama bertahun-tahun. Dan juga pukul orang. Diam. Mesti ada salah faham. Betul. Mesti kebetulan. Tak mungkin Kingran buat perkara macam tu. Syih, kebetulan karut. Dia tahu adik perempuan Allah pada dia bunga melur. Tapi masih ada benda ni pada badannya. Nak kata perempuan kampung ni tak berniat nak bunuh adik perempuan aku. Bunuh aku pun aku tak percaya. Betul tu. Kau perempuan kejam, tak layak tinggal dalam keluarga Chu. Keluar dari sini sekarang. Cupang diam. Kau bawa Ruyan balik bilik untuk berehat dulu. Abang, kalau abang simpan perempuan jalang ni, abang akan menyesal. Pergilah. Pergi saja. Abang jangan salahkan Kingran. Ini semua salah saya. Saya ambil tempat dia, dia patut ada rasa benci dalam hati. Kau pergi berehat dulu. Saya tak letak bedak melur pada badan saya. Percaya atau tidak? Memandangkan saya percaya, saya akan siasat. Abang, Akhirnya sudi panggil saya abang. saya dapat rasa abang seorang yang baik. Saya akan balik bilik untuk berehat dulu. Baik. Cingran, sedap tak wain ni? Saya tak pernah minum wain sebaik ini di kampung dulu. Tiada siapa di rumah. Jangan berpura-pura kan? Awak tahu tak apa yang tak kena dengan serbuk sari pada Iwak? Awak astami tak? Awak yang buat. Betul. Tapi ini baru permulaan. Biar saya beri awak nasihat. Beri saya nasihat? Awak ada kelayakan ke? Awak cuma gadis kampung. Cuma gadis liar yang tak pernah tengok dunia. Sejujurnya, harta keluarga Chu ini, dengan 1000 kemahiran saya, mudah saja saya dapatkannya. Betul ke? Tapi semua dalam keluarga Chu mesti jadi milik saya. Saya tak benarkan sesiapa pun berebut dengan saya. Abang-abang saya cuma boleh ada seorang adik perempuan macam saya. Saya tak kisah pun. Tapi sebab awak dah cakap macam tu, saya tetap nak lawan awak. Awak cuma gadis liar dari kampung. Berani nak lawan saya. Memang tak sedar diri. Nasib saya cepat-cepat keluar dari keluarga Chu. Kalau tak, Awak nak buat apa? kalau saya akan tinggalkan awak tanpa apa-apa. Hidup lebih teruk daripada mati. Hei, Kenapa awak tak percaya? Si comel. Kita tengoklah nanti. Ci.
Kakak keempat, ini kasino kita. Beli besar, beli kecil, beli ni. Bangga di bar. Bagi duit. Qingzhou ialah bandar landau. Keluarga-keluarga besar pada dasarnya terlibat dalam industri landau. Kami ada 2 kasino dalam keluarga Chu. Abang Sulong, kenapa abang bercakap dengan gadis liar ini? Mungkinkah nanti abang mahu dia tak terlibat dalam pengurusan kasino? Betul tu. Dia tahu cuma gadis liar di sekampung. Saya rasa dia tak pernah sentuh kad pun. Kalau dia uruskan kasino, dalam masa kurang 3 hari, semuanya akan habis. Diam, kamu cakap macam tu tentang adik kamu. Abang kedua dan abang ketiga jangan risau. Nanti sini boleh sajar kakak Cingran 1000 teknik. Dan saya juga akan bantu dia uruskan. Segala-galanya tentang keluarga Chu, dia sudah ada bahagian. Saya pula berbeza. Saya cuma orang luar. Segala-galanya tentang keluarga Chu. Semuanya hasil titik peluh kami. Abu kena mengena dengan dia. Adik perempuan, kamu bukan orang luar. Kami ada bahagian dalam keluarga Chu ini. Kamu akan sentiasa ada. Tuan Muda Sulong tak bagus. Kasino ada pakar judi hari ini. Dapat Rarisin Kit selesai memiliki 8 juta ringgit dari kasino kita. Terus menang. Kasino tak tahan lagi. Pakar jenis apa yang begitu hebat? Sudahkah kamu tahu dari mana asalnya? Masih dalam siasatan. Ada bagai. Bawa kami ke sana. Baik. Beli dan tinggalkan. Sila letakkan percuma anda. Cik Puan cantik, saya rasa awak patut mohon kepada bos awak. Buka had merah, main macam ni. Sungguh membosankan. Abang sebenarnya terus dapat leopard. Itu 36 kali ganda. Ini gila. Abang sudah menang 9 kali berturut-turut. Saya persemshin. Semua gila. Macam mana leopard boleh begitu bagus? Gadis liar, saya faham. Kalau awak kalah yang ini, kita kena bayar 4 juta ringgit. Awak? Saya rasa awak tak pernah tengok duit sebanyak ini seumur hidup awak. Sungguh mengarut. Adakah itu mungkin? Duit yang saya pernah lihat lebih banyak daripada yang awak impikan. Brand Abel baru cakap besar. Kalau tak tahu, saya sangka awak dewa judi. Baiklah. Tengoklah betul-betul. Teruskan Cik Puan cantik. Bukan duit awak yang kalah. Apa yang awak takutkan? Buka. Saya akan uruskannya. Tuan Muda Sulong. Saya akan kendalikan. Boleh? Yo, ni dia nak sulung keluarga Chu. Tak apa. Apa saja yang awak mahu. Tunggu. Kau. Sudah tiba masanya untuk dibuka sekarang. Harimau bintang. Ya. Harimau bintang. Ya. Saya kenal awak Wang Qing, tangan kilat dari wilayah timur. Wang Qing, tangan kilat. Di belakangnya ada keluarga Liu yang terkenal di Landau. Kenapa dia cari masalah dengan kita? Aduh, ini susah. Oh, abang tahu berdua dan abang ketiga jangan risau. Ada saya dan kakak Cingran di sini. Pas kepejus Red Beast Garden. Ya, kita hanya akan kalah teruk. Akhirnya, saya hanya boleh bergantung pada awak, adik perempuan. Keluarga Chu, awak ada apa-apa lagi yang boleh awak mainkan? Kalau tidak, saya rasa awak akan diisytiharkan muflis. Segera selesai. Kenapa awak tahu kalah dengan abang besar kami? Tangan kilat ini ada kekuatan abang besar. Saya takut saya tidak tahan. Tangan kilat, Yawak digerai pertaruhan kami. Sudah menang lebih 10 juta chip. Ini untuk menghormati awak pergi. Bagaimana? Begitulah katanya. Seolah-olah awak memberikannya kepada saya. Saya menang sendiri. Itu dia mahu kami pergi. Sangat mudah awak, Tuan Chu. Di luar kasino. Beri kami 3 kali sujud di khalayak ramai. Dan panggil diri awak sampah. Itu sahaja. Jangan melampau. Cuaca cari mati. Tangan kilat keluarga Chu kami nampaknya tidak ada kebencian terhadap awak. Kenapa perlu bersikap agresif begitu? Saya gembira, okey. Jadi awak tidak menghormati keluarga Chu kami. Abang saya baru sahaja berkata, melainkan awak sujud di khalayak ramai di luar kasino.
mengaku bahawa awak tidak berguna, kalau tidak tiada perbincangan. Melampau. Kalau begitu, saya General Chu akan menemani awak bertaruh nyawa hari ini. Potong. Hanya bergantung pada sampah keluarga Chu kamu. Kamu layak bertaruh dengan saya. Saya boleh memicit kamu sampai mati dengan tangan saya. Sambungnya. Sombong? Mungkin. Saya memang sombong hari ini. Apa yang kamu boleh buat pada saya? Kamu tidak puas hati? Mari bertaruh dengan saya. Kalau begitu jangan banyak cakap. Mari, bagaimana cara bertaruh? Di tempat kamu yang tentukan. Kamu boleh bertaruh apa sahaja yang kamu mahu. Kemahiran saringan Ruyan adalah yang terbaik. Baiklah, ungkapkan saja. Goyang dadu. Saiz taruhan, menang atau kalah. Aduh, Curuyan hanya boleh goyang dadu biasa. Lightning pasti lebih hebat. Abang, biar saya yang buat. Pergi sana. Kamu budak liar. Apa yang kamu nak cakap? Kamu balik. Kamu nak bunuh kami ke? Adik keempat, tempat ini terlalu rumit. Kamu tidak paham. Tengok saja. Cingran, jangan risau. Goyangan dadu ini adalah kekuatan keluarga Chu kami. Pasti boleh kalahkan dia. Baiklah, kekuatan ya. Goyang dadu. Kalau saya kalah, saya simpan semua chip saya dan berpaling pergi. Kalau kamu kalah, kasino ini milik kami. Kenapa? Kenapa kamu kalah? You tidak perlu bayar apa-apa. Kami kalah, kami bayar kasino. Kamu juga boleh berjudi perlahan-lahan. Orang ini akan ambil sedikit lebih lama. Tapi terkena ke Zat. Kamu. Mana boleh begitu? Beijing. Baik, jangan freestyle. Saya setuju. Ruyan, bergantung pada kamu. Abang, saya boleh uruskannya. Wang Qing, berhati-hati. Hari ini saya akan ajar kamu bagaimana menjadi orang yang baik. Betul ke? Saya akan lihat. Ada 6 dadu semuanya. Kita tidak banding besar tetapi banding kecil. Siapa yang dapat nombor kecil? Siapa yang menang? Kamu berani? Saya akan temani sampai akhir. Baiklah, kamu tengoklah. Baiklah. Ruyan, bagus. Ruyan, kerja bagus. Optimus mungkin tidak akan menang. Diam. Gadis liar. Tak boleh buat apa-apa. Masih bercakap kosong. Kenapa awak tak datang? Tak mengapa kalau awak tak ada kebolehan. Adik yang selalu cemburu. Percaya atau tidak? Baiklah, berhenti bergaduh. Optimus, Wang Qing, awak kalah. Awak tidak sangka kami mempunyai lebih banyak idea daripada orang lain. Dia adalah siapa yang mempunyai idea yang lebih sedikit? Adakah saya kalah? Sudah terus tu? Ya. 6 dadu. 1 mata sebiji. Dekat pertanyaan yang sedikit dikasih bagi pada penit. Awak masa keluar gelandau. Tidak apa pandai dia lihat dunia. Adakah 1 mata itu hebat? Saya akan tunjukkan awak apa itu legenda. Bagaimana ini boleh berlaku? Awak kalah. Awak sebab suruh selesaikan prosedur penyerahan kasino ini. Apa yang awak buat? Kasino Sina Tausir nadi keluarga Chu kita. Jika hilang, keluarga Chu kita akan muflis, abang. Pasal, jika siapa tahu kita kalah kasino ini, ayah pasti akan mengamuk nanti. Apa yang patut kita buat, abang? Abang. Apa yang awak buat? Apa yang patut kita buat? Tuan Chu, awak bercakap. Adakah awak cuba mungkir janji? Tuan Chu,
Awak mahu berjudi lagi? Bu maksud awak. Bukankah awak juga ada kasino? Adakah awak benar-benar akan menghapuskan mereka semua? Wak. Tak nak. Jangan paksa. Wang Qing ini terlalu menipu orang. These fun talk, they might survive best of ini. Baiklah, saya janji pada awak. Abang, jangan masuk campur. Tunggu. Abang sudah fikirkan. Teruskan. Daripada apa? Saya rasa bebol. Awak pilih. Hela Wang Qing terlalu tinggi. Lebih rumit. Kurang peluang kita untuk menang. Baiklah. Poker saja. Setiap orang cabut satu kad untuk bandingkan saiz. Akses skop adalah yang terbesar. Bagaimana? Tak mengapa. Bapak seperti yang awak dapat. Tapi kalau kita bertaruh, ia membosankan. Atau bagaimana kalau kita tambah lagi taruhan? Hadiah apa? Jika saya kalah, saya akan pulangkan kasino dan semua chip awak. Pada masa yang sama, potong jari tengah. Dan bersujud kepada awak serta mengaku. Bagaimana jika saya kalah? Cik, Tuan Chu, jika awak kalah, sudah tentu jari tengah juga akan dipotong. Bersujud kepada kami 3 kali. Ada yang mana? Tuan Chu? Ada tak awak boleh menerima dalam cabaran ini? Macam mana? Tuan Chu? Ada keberanian tak nak sahut? Wak iwak dah melampau. Abang nanya abang tak boleh janji dengan mereka. Ya dah bang. Baik. Saya terima. Baik. Ada keberanian. Mari kita mulakan. Apa yang paling saya benci dalam hidup ini ialah berjudi nyawa. Kenapa jadi begini? Potong kad. Muslihat tersembunyi. Tekniknya pantas. Memang patut digelar tangan kilat. Tuan Chu, saya sungguh kagum dengan keberanian awak. Berani awak bertanding poker dengan saya. Saya tak sabar nak tengok awak sujud pada saya mengibas ekor macam anjing. Masih anjing kurap. Korang dah melampau. Abang, biar tadi diangguruk ke. Jangan. Biarkan. Awak tuan, saya berkawan wak. Awak boleh adudu. Baik. Abang tak boleh ambil yang ini. Kalau ambil yang ini, Gadis ini pakar ke? Pergi sana. Awak tak tahu apa-apa pasal kad pun. Awak yang awak merepek ni. Awak nak abang kalah ke? apa yang awak tahu? Abang percaya saya. Ambil yang ini. Cingran tak tahu helah kad. Macam mana saya nak dengar cakap dia? Adik keempat, jangan risau. Abang tahu. Memandangkan awak tak nak yang ini, saya ambillah. Awak betul-betul pilih kad ini. Faisal beritahu serta Dachwan. Chu Cingran ni gadis liar dari kampung. Dia tak pernah sentuh kad pun. Korang kalah. Saya ingatkan awak hebat sangat. Betul ke? Maafkan saya. Ace Scope. Chu Yun Xiao, Wak Kelau. Macam mana boleh jadi? Saya ingat dengan jelas. Saya sepatutnya dapat skop. Kenapa jadi begini? Macam mana awak tahu itu skop? Jika dia menipu sekali kan? Ada apa dengan awak ni? Saya biarkan awak pilih jangan. Awak tak dengar cakap saya. Tuan Chu, awak kalah. Seperti yang dipersetujui, kedua-dua kasino keluarga Chu awak kini milik saya. Jawab potong jari tengah itu serta tunduk hormat kepada kami bertiga. Mustahil. Kenapa pula begitu? Pemotong jari. Kasino itu milik awak, tapi Ehok tak perlu patahkan jari tengah abang saya. Kan? Berhati-hatilah dalam tindakan.
Kita akan berjumpa lagi. Jadi, apa maksud Tuan Chu? Tidak mahu mengaku kalah. Begitukah maksud awak? Saya... Jadi kalau itu maksudnya, maka saya perlu mencari tuan-tua Song dari keluarga Song di Qingzhou untuk datang membuat timbang tara. Adakah peraturan di Landau benar-benar tidak perlu? Seluruh Qingzhou Yuak tidak bergaul di Landau. Hey Dus, jika Prince ni menjadi kebiasaan, ia akan merosak seluruh reputation Qingzhou kita di Landau. Tuan Song pasti tidak akan membenarkan ini berlaku. Abang, sudah tamat. Abang Berhenti bertengkar. Saya akan potong jari tengah saya. Abang, tunggu sebentar. Adik keempat, lepaskan. Awak tak boleh tolong abang. Ini adalah peraturan Landau. Chu Qingran, awak bukan saja membuat masalah, apa lagi yang awak boleh buat? Pergi sana. Tak cukup malukah awak? Abang, kita tidak kalah pertaruhan tadi. Kalau you kata tak sah lah. Awak berfikir pasal. Saya kata ia tidak sah. Dalam deck card tadi, ada 1 kad 3 berlian yang hilang. Mengikut peraturan Landau permainan tadi. Tidak dikira. Ada kad 3 berlian yang hilang. Baguslah, Yes tidak dikira. Rupa-rupanya Wang Qing menipu, mencuri kad. Jadi saya salah ingat. Qingran boleh memilih kad Access Scope. Awak boleh lihat kad 3 berlian hilang. Adakah dia benar-benar seorang pakar 1000 kemahiran? Sekarang saya akan bertaruh dengan you. Bertaruhlah dengan naik. Awak pun layak. Betul tu Chu Qingran. Awak ni budak liar dari kampung. Apa hak awak? Abang dan adik perempuan pun kalah kepadanya. Oh, aku nak bertaruh dengan dia. Pergi sana. Yok masih rasa kami tak cukup sengsara ke? Betul-betul dua orang bodoh. Masih tak nampak lagi. Qingran adalah pakar di kalangan pakar. Kamu berdua diam, didiri. Abang, dia reka hendak bunuh kami. Saya suruh kamu diam. Kena upen sendiri. Abang, kalau abang biarkan budak liar ni macam ni, abang pasti akan menyesal. Kakak Qingran, kali ini keluarga kita bergantung pada awak. Chu Qingran, biarkan awak pergi saja. Nanti ayah nak tengok macam mana awak malukan diri sendiri. Saya tanya, you berani tak bertaruh dengan saya? Hey, gadis ni masih gila. Berani tanya bos kami berani bertaruh ke tidak? Masa bos nak saya main kad budak gelak kecil lah. Awak waktu masih berhingus dan main lumpur di sekampung. Masih pakai seluar lampin. Jangan cakap bukan-bukan. Nak bertaruh atau tidak? Budak kecil, awak gila ke? Baik. Cakaplah. Pas jam mati awak nak bertaruh. Kamu boleh bertaruh apa saja yang kamu mahu. Jika saya kalah, kasino ini milik kamu. Jika saya menang di kasino ini kembali kepada kami dan semua chip dikembalikan. Baiklah. Gembira. Kenapa? Kenapa kamu jadikan kasino terakhir kita ini sebagai taruhannya? Chu Qingran, saya tidak ada stage 3 itu. Saya pun tidak setuju. Kau perempuan, bukankah ini mengarut? Diam. Kalau bukan kerana Qingran, kasino-kasino lain sudah lama kalah. Sekarang saya benarkan Qingran untuk bertaruh. Abang. Diam. Ayah tidak di sini. Dance boleh buat keputusan di rumah ini. Abang, tiada gunanya bertaruh begini. Saya rasakan bagaimana kalau kita tambah cabutan loteri? Baiklah. Kalau begitu, tambah cabutan loteri. Beran ke budak perempuan ini? Tidak mengapa. Baiklah. Jika saya menang, kejemu akan tidur dengan saya selama sebulan. Tidak boleh. Ya, tetapi jika kamu kalah, berlutut di hadapan kasino selama sehari semalam. Beritahu pelanggan yang datang dan pergi. Akibatnya, jika datang ke kasino keluarga, cu kami untuk membuat masalah. Baiklah. Mari kita lakukan. Qingran, kamu betul-betul yakin? Jangan risau, abang. Siapakah budak perempuan ini sebenarnya? Saya ada beberapa pusingan lagi. Mari kita lihat kemampuannya. Sekarang peraturan telah berubah. Nak 3 kemenangan. Dalam permainan pertama, kita terus cabut kad untuk bandingkan saiz. Baiklah. Potong kad. Saya dulu. Chu Qingran, kamu pasti akan kalah. Skop awak kalah. Saya betul-betul sangka awak ni pakar. Ini saja tahapnya. Abang, saya dah kata tak boleh percaya dia. Sekarang dah jadi apa? Kasino terakhir kita pun dah kalah. Semuanya salah awak perempuan. You kena buat saya mati. Kakak Qingran tak sengaja. Abang kedua dan abang ketiga, jangan salahkan dia. Dia pun mesti rasa tak sedap hati. Qingran. Lapang hati. Tadi perempuan ni bukan main garang lagi. Saya betul-betul sangka dia ada kemahiran. Tak sangka tahapnya macam ni saja.
Saya dah beritahu awak semua awal-awal kan. Kami awak tak bersekongkol dengan dia, okey? Tak. Awak ada dendam dengan keluarga Chu ke? Tak. Siapa kata saya kalah? Awak ni bodoh ke? Orang tu Ace Scope. Awak pula 8 hat. Kalau bukan awak kalah, siapa lagi? Ia bukan negara awak. Saya tak boleh main-main dengan awak. Awak tahu tak? Diam. Awak kalah. Sebab awak menipu. Aku kata aku menipu? Ini tahap awak ke? Menipu ni perlukan bukti. Mana buktinya? Bukti? Belakang kad kami emas. Tapi kad awak? Mengapa-apakan? Violet, saya akan biarkan awak mati dengan rasa yakin. Macam mana boleh jadi? Baik dari mana boleh jadi? Saya tak nampak Wang Qing menipu. Lagi, dia ada kad skop yang kuat. Apa lagi yang perlu dibayar? King Gran. Pengkenehan tujuh jingga? Mengikut peraturan landau, mereka yang tertangkap menipu akan dianggap kalah. Awak yang silap. Awak yang kecil. Jenaka, kalau saya menipu, saya akan bantu diri sendiri. Kenapa nak bantu awak? Macam mana awak buat? Saya tak faham apa yang awak cakap. Baiklah, baiklah permainan ini. Mari lagi. Baiklah. Dalam permainan kedua, saya akan bertaruh dengan awak untuk kocok dadu. Siapa yang dapat mata paling rendah menang. Tak apa. King Gran jangan. Dia sangat pandai kocok dadu. Berani, King Gran. Jangan risau, abang. Jangan banyak cakap. Mari kita mulakan. Helah saya adalah untuk mengubah. Hanya sedikit yang boleh dilakukan di seluruh landau. Caricature work today. Gadis bodoh ini. Aku tahu dia boleh baling dadu untuk dua mata. Kenapa awak masih bertanding dadu dengannya? Awak. Apa maksud awak? Mari, Sin. Saya. Awak bergurau ke? Kalau awak tak datang, diamkan mulut busuk awak tu. Baiklah, awak pergilah. Faham? Abang, tengoklah dia. Diam. King Gran, Mara. Yuas boleh lakukan ni. Mungkinkah dia juga akan bergerak untuk mengubah bayangan? Pergi dari sini. Perempuan. Mengaku kalah secepat mungkin. Jangan buang masa semua orang di sini. Naga di langit. Saya sifar dan awak pun sifar. Kenapa saya kalah? Di dunia ini, masih ada orang yang benar-benar boleh menggoncang naga di langit. Itu mustahil. Bagaimana itu mungkin? Apa asal-usul gadis ini? Bukankah dia dari kampung? Itu seri. Kita masuk ada permainan ketiga. Mari lagi. Gadis ini, mungkin dia ada kemahiran. Walaupun kita kalah pusingan seterusnya, itu pun seri juga. Bercakap tadi buat. Saya selalu rasa ada sesuatu yang tidak kena. Yo, swasteraji Venia berfikir. Berhati-hati dan jangan cuai. Dia serius kali ini. Tentamanya, bagaimana dia mahu berjudi? Saya akan temani. Teruskan. Apa yang hendak dipertaruhkan dalam pusingan ketiga? Dalam pusingan ketiga, kita bertaruh merebut dadu. Sebanyak 18 dadu dilemparkan ke udara oleh pengedar. Awak hanya boleh merebutnya dengan sebelah tangan. Tapak tangan terakhir diletakkan. Lihat siapa yang mempunyai mata terbanyak. King Gran, jangan kedi. Dia seorang lelaki kilat yang terkenal. Awak tidak boleh mencambinya daripadanya. Ya, kakak King Gran. Tidak, lupakan saja. Mari kita bertaruh pada perkara lain. Macam itu, saya. Kenapa awak selalu pilih apa yang awak mahir? Berterus saya sebut sendiri. Kalau cakap tidak kita berani mengaku kalah saja. Betul. Awak sudah bertaruh apa saja. Bagaimana mahu menarik balik?
Cingran, jangan terprovokasi oleh mereka. Betul. Bye. Itu lebih baik daripada merebut dadu. Baik. Saya akan tunjukkan kepada awak hari ini kuasa tangan kilat. Jangan banyak cakap. Cepatlah bandingkan. Siap-siap, muka bercutit. Ambil dadu itu. Nah, kita kalah lagi. Diam, Cingran, tak mengapa. Kamu dah buat yang terbaik. Kita masih ada peluang. Ya, Kakak Cingran. Kamu dah berusaha keras. Tiada siapa kata saya kalah. Kenapa kamu tak kalah? Kamu bodoh ke? Saya dah nampak. Dia hampir mencuri semua dadu. Oh, yang suara berenang. Ya, Kakak Cingran. Sebenarnya kalah sekali bukan masalah besar. Dia jatuh 1 meter. Giliran kamu pula. Abang bukalah. Jangan dari kepalakan dia. Bagaimana mungkin? Tiada satu pun. Kita berjaya. Bagaimana ini boleh berlaku? Cingran, ini Tangan kilat, awak kalah. Mari. Pencincang atas. Landau mengikut peraturan, bersedia mengaku kalah. Iwak cakap, awak siapa? Wadi tidak perlu peduli siapa saya. Satu-satunya perkara yang perlu awak lakukan sekarang ialah bersedia mengaku kalah. Baik, kami mengaku kalah hari ini. Kami akan pulangkan kasino dan semua chip. Selain itu, saya akan ganti rugi awak 10 juta ringgit. Perkara ini selesai. Bagaimana? Cik, awak fikir cantik. Itu mustahil. Baiklah, kami sudah bersetuju. Ruyan. Abang, di belakang mereka ialah keluarga Liu. Jangan menyinggung perasaan terlalu dalam. Bungin Cingran, apa plan Dawat TV? Ia tidak semudah itu. Saya akan tunggu dan lihat sahaja. Awak boleh buat apa sahaja yang awak mahu. Selain ganti rugi lebih daripada 10 juta ringgit, awak bertiga juga perlu meminta maaf kepada kami atas kesalahan awak. Baik, maafkan kami. Kami salah. Wang itu saya akan hantar dalam masa 3 hari. Pergi dari sini. Gadis busuk, gunung hijau takkan berubah. Air hijau tetap mengalir. Hei, hal ini. Cakap sepatah lagi, tinggalkan jari kamu di sini. Ci, kita akan berjumpa lagi. Tunggu saja. Adik keempat, terima kasih banyak hari ini. Tak sangka kemahiran kamu begitu hebat. Abang baik-baik saja. Kenapa kamu berdua tak datang minta maaf pada Cingran? Maafkan kami. Maafkan kami. Cingran, abang kedua dan abang ketiga kamu, mereka cuma belum biasa dengan kedatangan kamu. Niat mereka baik. Kamu akan bergaul lama pada masa hadapan. Jadi faham-faham sajalah. Baik. Cu Cingran, nanti saya akan beritahu abang kedua dan abang ketiga. Jam tangan saya telah dicuri. Kali ini saya tak akan rosakkan reputasi kamu. Muslihat, apa yang kamu sedang buat ni? Abang Sulung dan kakak Cingran mencuri jam tangan saya. Abang tengoklah dia. Kalau dia suka, saya boleh berikan terus kepadanya. Saya tak sangka dia akan mencurinya. Betul ke? Sudah tentu benar. Abang tengok, bukti ada di tangan saya. Jadi maksud kamu Cingran itu pencuri? Saya pun tak percaya. Tapi kebenaran ada di depan mata. Cingran mungkin dia banyak menderita di luar sebelum ini. Sebab itu dia ada tabiat buruk ini. Abang, Iwak. Saya beritahu awak apa? Saya sudah syak awak. Pada hari pertama Cingran tiba, serbuk melati pada badannya. Awak taburkan dengan sengaja. Awak aniaya dia kan? Abang, saya tak faham maksud awak. Tak faham ya? Codi apa ini? Ini saya AN. Macam mana boleh jadi? Macam mana Iwayu ada gambar ini? Sejak awak campur tangan dengan Wang Jing, saya syak wah. Selepas itu awak pergi jumpa Wang Jing lagi. Betul tak? Abang. Diam, jangan panggil saya abang. Keluarga Chu kita layan awak dengan baik. Awak sebenarnya bersekongkol dengan orang luar untuk menjatuhkan keluarga kita. Awak lebih teruk daripada binatang. Nampaknya deh apa yang saya cakap tak berguna, kan? Akhirnya berhenti berpura-pura, kan? Memandangkan Iwak dah tahu. Tak ada apa lagi yang perlu berpura-pura. Sejujurnya Wang Qing saya yang panggil. Tujuannya adalah untuk ketiadaan orang tua itu. Biar keluarga awak bankrupt. Dicomel. Keluarga Chu kita bankrupt. Apa untungnya untuk awak? Sayangku, keluarga Chu kita sudah muflis. Apa yang kau dapat dari semua ini? Semuanya baik-baik saja. Tapi kau mesti panggil Chu Cingran balik.
Kalau begitu, aku terpaksa beritahu semua rahsia keluarga Chu lebih awal. Semuanya dalam tangan. Kemudian biarkan kau tinggal di rumahku, supaya aku boleh halau Chu Qingran keluar dari rumah. Kau... Abang, kalau begitu kau masih abangku yang baik, kan? Tapi kenapa kau mesti jadi begitu bijak? Kalau kau bodoh macam abang kedua dan ketiga, tak bolehkah kau patuh abang? Cukuplah. Curuyan, cakap banyak pun tak guna. Keluarga Chu kita tak boleh terima kau lagi. Kau... Abang, kau halau aku pergi? Hanya kerana Chu Qingran? Hubungan kita bertahun-tahun. Kau halau aku pergi? Ini tiada kaitan dengan Qingran. Ini semua salah kau. Kenapa tiada kaitan? Semua kerana dia. Sudahlah. Ini adalah penghormatan terbesar yang boleh aku berikan kepada kau. Adakah kau mau paksa aku panggil polis? Apa yang kau dan Wang Qing lakukan dulu? Yamikiku. Abang, aku sangat suka kau, sangat sayang kau. Bagaimana kau boleh cakap begitu? Kau sebenarnya... Aku tak dapat. Kalau begitu, hanya musnahkan. Abang, jangan salahkan aku. Abang, kau yang buat aku jadi begini. Abang. Abang. Adik keempat. Apa khabar? Adik keempat. Abang, jangan takutkan saya. Si Ruyan yang kejam itu, dia bersekongkol dengan Lightning. Dia akan merampas harta keluarga kita. Abang. Berhenti bercakap. Saya akan bawa abang ke hospital. Qingran, dengar cakap abang. Abang tak boleh. Maafkan abang sebab buat kamu takut. Sebaik sahaja kamu pulang. Abang, tolonglah. Lindungi keluarga kita. Lindungi. Ayah? Abang. Chu Qingran, apa yang kamu buat ni? Kenapa kamu bunuh abang? Abang. Pagi tadi elok saja. Boleh sawalnya jadi begini. Dia bunuh abang saya. Masa saya masuk tadi, saya nampak dia bergaduh dengan abang. Chu Qingran, kenapa kamu bunuh abang? Kau budak kecil. Berani kamu bunuh abang Intaya. Saya akan suruh kajian. Kau budak kecil. Kamu bunuh abang saya. Berani kamu pukul saya? Pumi bunuh. Saya nak panggil polis. Saya pun nak panggil polis. Kau budak kecil. Adakah abang melayan kamu dengan teruk? Mula-mula bersekongkol dengan Lightning Hand, lepas tu bunuh abang. Saya tak akan biarkan kamu terlepas. Si Comel, kau ingat aku Chu Qingran ni patung tanah liat ke? Boleh kau hina dan fitnah aku sesuka hati? Kau bunuh abang sulung. Aku datang hari ni pun tak boleh selamatkan kau. Tolong. Si Comel ni kenapa Ruyan pun kau tak lepaskan? Mari-mari orang-orang. Tuan Muda Tekadwas, Tuan Muda ketiga. Serahkan dia padaku, bawa dia turun untukku. Sampah. Kau tak suka fitnah, kau suka buat hela kecil? Teruskan. Kau ingat puan ni akan bela diri? Memandangkan kau kata abang sulung dibunuh olehku. Jadi kalau aku bunuh, kenapa? Puan ni tak pernah perlukan penjelasan untuk membunuh orang Curuyan. Pergilah mampus. Cukup. Tak cukup. Jangan main-main. Chu Qingran, kau dah gila ke? Aku suruh kau berhenti sekarang. Memandangkan kau semua kata abang sulung dibunuh olehku. Kalau begitu, hari ini aku akan bunuh kau semua. Curuyan, kamu boleh lari ke mana? Chu Qingran, saya sudah suruh awak berisik. Awak dengar tak? Bagaimana keluarga Chu kami telah memprovokasi awak? You akan buat begini pada saya? Awak ini manusia ke? Jangan main-main. Main-main? Kemana semua ni akan pergi? Awak tak suka jadi pandai ke? Teruskan. Mari kita lihat siapa yang boleh selamatkan awak hari ini. Berhenti. Ayah, Chu Qingran bunuh abang. Sekarang Yok nak bunuh saya lagi. Ayah, Chu Qingran, dia dah gila. Apa? Yun Xiao? Ya, Abang Henry Komit. Mereka semua dibunuh oleh Chu Qingran. Jadi apa yang berlaku ni? Ayah, semua ni dilakukan oleh Chu Qingran. Ayah tu mesti balas dendam untuk abang. Qingran. Saya tak bunuh abang. Dia yang buat. Awak boleh percaya. Kalau awak tak percaya pun tak apa. Saya malas nak jelaskan. Chu Qingran, awak ni kejam. Baiklah Chu Qingran. Masih memfitnah Ruyan kami. Awak lebih teruk daripada binatang. Betul tu. Diam. Awak kata Qingran bunuh Yun Xiao.
Pakai ke nampak tu dengan mata sendiri ke? Tapi Ruyan dia nampak dengan mata sendiri. Cingran pun kata Ruyan bunuh Yun Xiao. Kendo keposesnya percaya Ruyan. Ayah, dia tak percaya Curuyan. Tapi Ayah tidak percaya saya. Seorang anak kandung saya. Seorang lagi anak angkat saya. Bagaimanapun, mereka semua saudara. Mengapa saya harus percaya satu pihak sahaja? Pada kebenarannya, dia ada fakta yang saya terikara. Saya tidak mahu menjelaskan lebih lanjut. Dia terus membunuh Chu Wuyan, anak haram itu. Balas dendam untuk abang. Memandangkan ayah bersedia untuk berlaku adil. Kalau begitu, ayah, lakukan sahaja seperti yang ayah katakan. Semuanya berdasarkan fakta. Kebenarannya ialah awak membunuh abang. Awak bersekongkol dengan Lightning Hand dahulu. Kemudian tersisa diketahui oleh abang sulung. Jadi awak mahu membunuh. Sungguh cahaya. Kakak Kingran, asal tahu kau terlambat, kan? ya tentu saya dia sebenarnya Song Yang. Song Yang ialah orang struktur di Qingzhou, cucu Encik Song. Dia sebenarnya mengenali Kingran. Apa sebenarnya yang berlaku? Tuan Muda Song, mengapa awak di sini? Saya di sini di mana kakak Kingran menemani saya untuk menyiasat pakatan sulit antara Chu Ruyan dan Lightning Hand. Saya tidak sangka. Saya benar-benar menemuinya. Adik kami sangat mempercayai awak. Awak sebenarnya berspon di keturunan orang luar untuk menceritakan kami. Adakah awak masih manusia? Chu Ruyan, adakah awak benar-benar lebih teruk daripada babi atau anjing? Bukan cuma bunuh tebang, kan? Si kesian mana awak? Chu Qingran. Pada mulanya saya sangka awak hanyalah gadis kampung. Saya tidak sangka. Ayah benar-benar memandang rendah awak. Main badan apa adik? Tidak dapat menahannya lagi. Cakap kenapa kau bunuh abang sulung? Itu kerana dia patut mati. Siapa suruh dia siasat aku secara rahsia? Siapa suruh dia tahu kebenaran? Siapa suruh dia halau aku? Kalau dia bodoh macam abang kedua dan ketiga, aku takkan bunuh dia. Chu Ruyan, rupa-rupanya abang sulung memang dibunuh oleh kau. Kau ni binatang. Lebih teruk daripada binatang. Kau anak tak guna keluarga Chu. Aku sediakan kau makan minum. Layani kau macam anak sendiri. Di mana kau rasa bersalah? Layani aku macam anak sendiri. Habis tu kenapa kau bawa dia balik? Kalau begitu aku buat untuk kau. Kau tak nak anak sendiri ke? Logik mengerut apa ni? Ayah, apa yang ayah cakap dengan dia? Cepat tangkap dia, hantar dia ke Biro Keselamatan Awam. Mari, bawa dia turun untukku. Beberapa sampah saja cuba tangkap aku. Macam mana kau boleh ada seni mempertahankan diri yang begitu hebat? Tak dapat bayangkan Abang Zhao Jun, aku dah jumpa aku. 1000 seni mempertahankan diri aku diajar oleh abangku. Sebab aku tinggal di sini selama bertahun-tahun ini, semuanya kerana abang sulungku. Abang sulung adalah lelaki kegemaranku. Tak dapat dia, aku akan musnahkan. Kau tahu tak apa sebenarnya yang kau cakapkan? Kau cari mati. Syaitan, kau syaitan. Binatang. Tangkap. Hanya sampah-sampah ni nak jatuhkan saya juga. Saya nak pergi. Tiada siapa boleh tinggalkan saya di sini. Iwak pun tak boleh. Betul ke? Chu Qingran, saya cuma tak nak terdedah. Awak betul-betul fikir saya takut pada awak? Awak ni siapa? Betul ke? Pergi mampuslah. Iwak bahasa okey lah. Kebolehan ini masih tak cukup. Saya tak sangka Qingran begitu hebat. Nampaknya kita silap tentang Qingran sebelum ini. Wak kejam. Nak lari? Abang, terusin kau saya. Berani-berani bully keluarga Zhao saya. Nampaknya kamu memang cari nahas. Zhao Jun dari Bezo? Kenapa dia ada di sini? Zhao Jun, hebat sangat ke dia? Dia terkenal kejam di Landau. Kim Hero berjudi dia juga sangat hebat. Abang, akhirnya abang sampai juga. Kalau abang lambat sikit, Chu Qingran ni akan bunuh saya. Perempuan busuk, kau berani pukul adik aku. Melutut. Chu Qingran, bukankah seni mempertahankan diri kau sangat bagus? Saya rasa kau hebat, tapi senjata kami lebih pantas. Aku suruh kau melutut. Kau tak faham bahasa manusia ke? Aku akan kira sampai 3. Kalau kau tak melutut, aku akan bunuh semua orang ni. 1, 2. Zhao Jun, kau nak bunuh tuan muda ni juga ke? Siapa pula ni?
Bukankah ini Song Yang dari keluarga Song? Aku tak boleh bunuh kau. Pergi dari sini. Chu Qingran ialah kaum Ansai. Jadi, kalau kau berani apa-apakan dia, itu bermakna kau bermusuh dengan keluarga Song saya. Jangan dia gunakan keluarga Song untuk menekan aku. Kau berani bully adik aku. Aku mesti bunuh kau hari ini. Tiada siapa boleh hentikan aku kata. Pun tak guna, kau lebih baik pergi dari sini. Kalau kau tidak, aku akan bunuh kau sekali. Aku nak kau melutut. Kau tak faham ke? Segan melampau. Balance, diam. Qingran anak ayah, mari sini. Datang pada kau? Orang tua tak guna. Kau ni siapa? Ayah besarkan kau sia-sia. Oh, sia saja. Curuyan, kau ni masih manusia ke tidak? Apa yang ayah cakap? Dia dah sokong kau bertahun-tahun. Aku cakap sekali lagi. Melutut. Lupakan saja. Aku betul-betul pandang rendah pada kau. Mari sini semua. Menggelikan. Dengan beberapa pistol buruk ni, kau nak tunjuk kuasa depan wanita ni. Aku betul-betul pandang rendah pada kau. Bersama-sama. Semua undur. Qingran, kau kena biratin Haj. Berpakaian seperti dewa perang. Sebenarnya dewa wabak. Chu Qingran cepat menyerah dan ditangkap. Kalau tidak, saya akan bunuh orang tua ini. Gadis kecil. Saya akui awak sangat pandai bertarung. Tapi jawab tetap kalah. Chu Qingran, jangan kau sinin. Tengok, ini kad awak pergi. Senjatiorin masih pantah. KG. Diam, budak nakal. Abang, cepat tangkap King Sinran. Kalau dia berani melawan bunuh Song Yang ini. Kakak yang baik. Saya buat awak gila. Berani awak melawan. Chu Qingran, ingatlah. Song Yang dibunuh oleh awak. Bunuh. Kalau saya berkelip mata hari ini, atau meminta belas kasihan, walaupun awak menang, Curuyan akan menang. Jika hari ini aku berkedip mata, meminta belas kasihan, walaupun kau menang, Curuyan akan menang. Si comel ini, jangan bermain mengikut rutin bersaing denganku, kan? Kau fikir aku benar-benar tidak berani membunuhnya? Aku benar-benar percaya kau berani membunuhnya. Tapi kau fikir aku akan menyerah dan menunggu kau membunuh kami semua? Yazid, aku dibunuh olehmu hari ini. Lebih baik biarkan kakak Qingran membalas dendam untuk kami. Curuyan, kau anggap aku bodoh? Kau masih terlalu melebih-lebihkan dirimu. Kau berani menyentuh orang yang aku sayangi hari ini. Aku akan mati bersamamu, tidak akan menyerah. Hidup ini hanya beberapa dekad sahaja. Apa yang kau mainkan ini? Aku rasa kau gila. Berani kau menggugutku? Kau tak sedar diri ke? Aku ada begitu ramai orang. Aku takut kau tak boleh menggugutku seorang diri. Aku boleh musnahkan kalian semua seorang diri. Aku kata. Betul. Jika kau menang kakak keempatku, mengapa perlu bersusah payah menangkap kami sebagai ugutan? Melampau. Chu Qingran, melututlah di hadapanku atau aku akan bunuh dia. Tembak dia. Jika kau tak berani tembak, kau pengecut. Kau. Song Yang, jika kau mati hari ini, aku berjanji padamu. Aku pasti akan membalas dendam untukmu di masa hadapan. Baiklah. Kakak Qingran, aku akan mati di sini hari ini. Aku juga rela. Tembak dia. Sungguh tak masuk akal. Buka mata kau. Aku tak percaya. Aku ada begitu ramai tebusan di tangan. Aku tak boleh berurusan dengan kau, Chu Qingran. Mari, Ruyan, aku akan menegera sampai 3. 3. Jika dia enggan melutut, bunuh Song Yang untukku. 2.
3. Tidak. Tembak dia. Cik tidak mahu hidup lagi. Hentikanlah hidup ini. Siapa yang dipastikan? Banyak sangat cakap kosong. Saya tidak tahan lagi. Tembak dia. Iris, Siapa? siapa yang berani sentuh cucu saya, Shua ini akan musnahkan seluruh keluarganya. Atuk. Jangan main-main. Paling teruk pun semua orang mati. Lepaskan Song Yang. Kami memang tidak akan lepaskan. Cinggrandi apa yang berlaku? Keadaan seperti yang Atuk lihat. Maafkan saya, Atuk. Saya telah libatkan Song Yang. Atuk sesungguhnya bukan salah kakak Cingran. Beizhou, Zhao Jun, adakah kamu berdua ada dendam? Kami bukan dating untuk kamu. Cuma untuk malang saja melibatkan cucu kamu. Semua orang adalah anak Jiang Hu. Hasahal Jiang Hu, selesaikanlah dengan cara Jiang Hu. Tidak kira betapa buntu pun keadaannya. Lebih baik orang tua ini menjadi pendamai. Pendamai? Pendamaian jenis apa? Sangat mudah. Kamu telah menahan tebusan. Imi akan melifaskan kamu. Mulai hari ini bagaimana kamu selesaikan permusuhan ini, orang tua ini tidak akan campur tangan. Tidak mungkin. Apa yang kamu mahu? Apa yang kamu akan lakukan? Kamu hanya mahu mati. Operasi kau dalam keadaan yang tidak menguntungkan, kamu mahu mati. Saya dapat melihat kezaman kamu. Tetapi sekarang keadaan telah berubah. Kamu hanya mahu mati. Itu bergantung sama ada Tuan Song bersetuju atau tidak. Apa yang kamu mahu lakukan? Saya akan membawa Song Ran sekarang. Chu Feng, Chu Fei. Oh, saya selamat. Saya akan melepaskan mereka lagi. Itu mustahil. Baik. Kalau buat itu, ikan mati dan jaring putus. Baik. Kalau begitu, ikan mati. Tidak mungkin. Saya sudah beritahu kamu. Tuan Song ada di sini. Bukan kamu yang tentukan. Kamu menahan tebusan. Tidak mungkin. Orang tua ini boleh jamin kamu boleh pergi dengan selamat. Hidup konverti tiada siapa yang boleh jamin. Saya tidak percaya. Kamu pasti boleh medis sia-sia. Mencabar orang tua ini. Orang tua ini tidak boleh melepaskan seorang cucu. Yang penyakit kita tidak boleh berbincang. Jangan sesekali fikir untuk membawa sesiapa pergi hari ini. Saya sudah dibaca-baca. Jika kita tidak boleh berbincang, kita tidak akan berbincang. Baik. Baiklah, memandangkan kedua-dua pihak tidak bersetuju dengan rancangan saya, maka orang tua ini ada idea lain. Apa pendapat kamu? Idea apa? Beritahu saya. Selesaikan perbezaan mengikut peraturan landau. Kamu bertaruh. Jika kamu menang, bawa Song Ran pergi. Chu Feng, Chu Fei, Jik Shamip Minan Ustaz Syah. Orang tua ini masih jamin dalam hari ini Chu Cingran tidak akan menyusahkan kamu lagi. Orang tua ini masih menjamin dalam hari ini Chu Cingran tidak akan menyusahkan kamu lagi. Baiklah, yang ini. Tidak mengapa. Abang Chu Cingran Kenshu ini sangat mengagumkan. Jangan pandang rendah. Baiklah. Pertaruhan ya. Saya yang tentukan apa yang hendak dipertaruhkan. Cingran kamu. Baiklah. Baiklah. Begitu mari aku mulai. Silakan. Hari kita bertaruh 3 perlawanan. 2 kemenangan dalam 3 set. Kami hantar 3 orang. Kau juga boleh hantar 3 orang. Sungguh licik. Saya tahu saya tidak dapat menyiapkan 3 orang pakar. Selalu banyak masalah. Saya sendiri boleh. Cingran. Ya. Kamu jangan risau. Cingran sangat hebat. Tetapi adakah itu yang kamu katakan? Jika kamu kalah, jangan pula kata tidak adil. Perlawanan pertama meneka dadu. Kami akan meneka mata dadu kamu. Kamu pula meneka mata dadu kami. Mata siapa yang salah? Siapa yang kalah? Melontar serentak. Faham? Siapa yang salah kira mata, kalah. Tembak serentak. Faham? Faham jelas. Jelas. Apa tadi kita lakukan?
Kau tak ada satu mata pun. 3 orang buli seorang cingran, tak tahu malu. Ini Selagi King Grant teka mata mereka dengan betul, walaupun siri, kita masih ada peluang. Free, teka berapa mata aku ada. Kau 6-4. Kau memang hebat. Kau 5-6. Kena lagi. Kakak Cingran memang hebat. Kau 4-6. Cingran tak betul. Ada 16 dadu semuanya. Kau terlepas 1. Ini pasti akan kalah. Kakak ni macam mana boleh salah? Tak mungkin salah. Aku ingat kau hebat sangat. Hahaha. Dan sebagainya. Tangan awak nakal. Saya akan bukakan untuk awak. Betul-betul 4. Tetapi ada satu lagi dadu. Ke mana ia pergi? Tampaknya permainan ini seri. Ada satu lagi dadu. Abang Jun, saya tidak tahu. Baik. Permainan ini seri. Siapa cakap begitu? Saya ingat awak seperti pernah cakap sebelum ini, saya tidak pesan. Apa maksud awak? Maaf? Saya ada satu dadu. Jadi saya ada sekurang-kurangnya 1 meter. Tebak saya tidak memesannya. Tebakan salah. Apa yang dibirik? Bila dia mencuri dadu, Kakak Cingran, awan hebat. Hebat. Cik King Grant memenangi permainan ini. Beritahu saya. Bagaimana awak diharapkan ya? Fikir ke mana? Tiada komen. Baiklah. Pusingan kedua bunga emas goreng. Baiklah. Mari kita mulakan. Saya akan baling kad terus ke udara. Semua orang rebut serentak. Setiap orang hanya boleh rebut 3 keping kad. Akhirnya kita akan terus bandingkan saiz dengan kamu. Bukankah kamu membuli orang jujur? Walaupun kami dapat tangkap 3A, kamu secara rawak hantar seseorang untuk tangkap bunga campur 235. Kami tetap kalah. Betul tu. Kayu membuli 3 lawan 1. Walaupun King Grant seorang dewa, dia takkan menang perlombaan amal ini. Zhao Jun, ausfahrt KG. Sekarang King Grant boleh menang. Cu King Grant, bukankah kamu pernah cakap sebelum ini? Macam mana nak berjudi, saya yang tentukan. Pravita Berlab. Baiklah. Baguslah. Ambil kad. Dia betul-betul nak rebut 3A. Saya pula kena tangkap 8 campur 235. Cu King Grant, kamu ada 3 ace. 3 keping A. Ia ada bukan yang terbesar juga. Betul ke? saya ada 3 kad sama. 3K. Kalau kamu tak tahu tak ada 3 kad sama, maka kamu akan kalah kepada saya. Kalau kamu ada 3 kad sama, tapi Wang Ching ada bunga campur 235, kamu tetap kalah? Jadi saya kalah juga. Bagus. Cingran baik-baik saja. Kita ada satu permainan lagi. Tak tahu malu. Awak memang tak tahu malu. Saya tak tahu. Mungkin kakak Cingran ada cara lain. Tapi tak kira betapa hebatnya King Grant, itu seorang lawan 3 orang. Lagipun masih tiada cara. Ini situasi yang sukar diselesaikan. Saya memang free. Awak kalah. Tu tenang. Flush. Flush. Iba adalah flush. Saya tak tahu langsung. Flush 235 lebih besar daripada 3 ace. Macam mana boleh jadi? Saya telah dapat bunga campur 2 tertekan. Macam mana ia jadi flush 235? You bendol. Yang awak buat ni? Abang Jun, saya pun tak tahu. Saya jelas dapat bunga campur. Siapa sangka ia akan jadi flush. Pusingan ini King Grant menang.
Zhao Jun, awak kalah. Maksudnya, kita selamat. Saya dah tahu. Kakak Qingran memang dia tak tahu kalahkan. Saya tak sangka keluarga Chu awak sebenarnya melahirkan pakar sebegitu. Jangan mengarut. Sanggup mengaku kalah. Biarkan dia pergi. Boleh lepaskan. Boleh awak beritahu saya macam mana awak buat? Macam mana? Apa? Bagaimana? Kenapa Kak Wang Qing jadi flush? Dia tak mungkin salah. Potong. Sangat mudah. Masa dia nak ambil 5 belian, saya cepat-cepat bagi dia 5 hati. Iwak suruh saya ambil kad A. Ini untuk elak saya dapat 235 juga. Betul tak? Bagus. Hebat. Saya dah percaya. Ini dia. Chu Ruyan. Kau bunuh abang saya. Cepat atau lambat saya akan balas dendam. Tunggu saya. Betulkah? Kalau macam tu, saya tunggu. Tapi jangan buat saya tunggu lama sangat. By the way, biar saya beritahu awak satu rahsia. Apa? Ibu Denawa, dia terjumpa sesuatu yang tak sepatutnya. Jadi saya tolak dia jatuh tangga. Apa? Ibu pun awak bunuh juga. Awak memang binatang. Curuyan, awak memang lebih teruk daripada babi atau anjing. Sia-sia saja ibu bapa saya besarkan awak bertahun-tahun. Awak sebenarnya... Kejahatan apa yang keluarga Chu Seno dah buat? Hari ini habiskan syaitan macam Iwaki. Ini dia. Ini dia. Teruskan kakak. Ayah, abang kedua. Abang ketiga. Saya dah putuskan untuk tangkap Chu Yunyan. Bawa dia ke muka pengadilan. Ibu dan abang sulung tak boleh mati sia-sia. Qingran, apa yang Iwak nak buat? Qingran, kau itu suka dia wah. Baik. Kakak Qingran. Kakak Qingran, saya dah tahu keberadaan Chu Ruyan. Izin supaya perkenalkan semua. Ini pengarah Zhao dari Balai Polis Dijing. Betul arah Zhao, ini Cik Chu Qingran yang saya sebutkan kepada anda. Hello, Cik Chu. Hello. Cik Chu, sebelum perbualan ini bermula, saya ada beberapa keraguan. Saya harap anda dapat membantu saya menjawab ini. Silakan. Saya tahu Cik Chu sangat hebat, tetapi anda nampaknya sentiasa miskin. Mengapa begitu? Dan anda juga telah mendermakan semua wang kemenangan anda kepada UNICEF. Saya tidak belajar berjudi. Dan untuk apa? Anti-judi. Menyelamatkan beberapa penjudi yang masih boleh diselamatkan. Dan melakukan sesuatu untuk UNICEF. Perjudian adalah punca segala kejahatan. 10 kali bertaruh, 10 kali menipu. Perkara yang paling saya benci dalam hidup saya adalah perjudian. Kakak Qingran, bagus. Ini dipanggil berjudi melawan kekerasan dengan kekerasan. Saya kagum. Saya SMA memutuskan untuk menutup kasino. Berhenti dari landau. Baik, idea yang bagus. Pengarah Zhao, anda di sini hari ini? Saya datang hari ini. Saya dah minta anda atas nama Difu untuk melakukan satu perkara untuk negara kita. Silakan. Dan apabila saya mampu, saya tidak akan menolak. Pada masa ini, Chu Ruyan dan Zhao Jun bersembunyi di luar negara, di Hotel Shinto di wilayah utara. Bagaimana dengan hotel ini? Ia telah menandatangani konvensyen antarabangsa dengan pelbagai negara. Tiada sesiapa pun dibenarkan menggunakan kekerasan apabila memasuki hotel. Tiada kemasukan paksa. Ia pemilik Hotel Shinto, diimaratlah ahli keluarga di Raja Wilayah Utara. Dan kemahirannya juga sangat licik. Zhao Jun pernah membantunya sekali awali kali belum ini. Jadi kali ini mereka juga menerima Zhao Jun dan yang lain. Ketua Mahkamah Hotel Shinto ini, saya ada sip bio di tangan saya. Ini adalah kajian jet pejuang generasi ke-7 kami yang sangat membantu. Jadi kami mahu awak bertaruh dengan Ketua Mahkamah. Jika dia kalah, awak boleh membuat permintaan untuk mendapatkan sip bio dan mengembalikan Chu Ruyan dan Zhao Jun. Tapi pengarah Zhao, bagaimana jika dia tidak memberikannya? Bagaimana jika dia lebih rela membayar dengan nyawanya? Itu tak mungkin. Kerana dia seorang yang tamak akan hidup dan takut mati. Pengarah Zhao, saya ada 2 soalan. Pertama, bagaimana jika dia tidak bertaruh dengan saya? Kedua, jika dia kalah tapi dia menipu?
Soalan pertama, awak tidak perlu risau. Soalan kedua, dia tidak berani menipu. Sebaik sahaja dia menipu, konvensyen antarabangsa yang ditandatanganinya akan terbatal. Kemudian, kita boleh masuk secara paksa. Cucingran, saya boleh nampak awak di mana-mana. Tiap di Hotel Shinto boleh menggunakan kekerasan. Cucingran, saya berdiri betul di hadapan awak. Adakah awak berani membunuh saya? Curuyan, jangan terlalu bangga. Pergi dari sini. Ayo, bunuh Digit awak dekat my friend. Demi abang awak, balas dendam untuk ini show. Bagaimana pula? Jangan berani cucingran, kalau saya jadi awak, walaupun awak mati, awak mesti balas dendam atas kematian ibu awak. Walaupun awak beri dia 100 keberanian, dia takkan berani buat. Melakukannya di Hotel Shinto adalah melanggar konvensyen. Pada masa itu, semua negara akan mempertanggungjawabkan Syago. Tanggungjawab ini, malah dia tak mampu tanggung walaupun mati 100 kali. Bosannya. Ia mengganggu masa saya dengan adik perempuan saya. Jom minum. Tunggu sebentar. Kenapa awak nak buat? Kalau awak betul-betul buat hari ini, walaupun awak tahu awak ada kebolehan. Kalau tidak, awak pengecut. Cingran, dia sengaja nak buat awak marah. Sebaik sahaja kita mula, awak akan diusir dari hotel ini. Jangan risau. Saya tak bodoh. Awak sangka awak bersembunyi di Hotel Shinto, awak boleh berasa tenang? Apa yang awak cakapkan ni? Kalau awak berani, diamlah. Saya takkan buat. Tapi saya datang ke hari ini untuk bawa awak pergi. Hanya awak seorang? Betul, hanya saya seorang. Kerana saya datang hari ini untuk bertaruh dengan Ketua Mahkamah Hotel Shinto. Sis, dia rasa awak segila. Awak nak bertaruh dengan Ketua Mahkamah? Apa yang kamu riakkan? Tiada siapa yang berani bertaruh dengan Ketua Mahkamah. Jangan kata kamu tak boleh menang. Walaupun kamu boleh menang, kamu tidak layak untuk bertaruh dengan Ketua Mahkamah. Ya, saya mahu bertaruh dengan Ketua Mahkamah. Melainkan saya tiada aset 300 bilion. Tetapi saya mamai jual keluarga Chu dan Song Ismiu. Isn't just straight siam billion asset. Yang paling penting bukan hanya 300 bilion, kamu juga perlukan surat daripada Difu. Mustahil Difu akan memberikan surat pengesahan kepada kamu. Oh, benarkah? Dia hampir membuat saya takut. Sehingga ada orang mai bertaruh dengan nyawa saya. Ni wanita itu, dia sangat teruk. Rapuh nyawutnya penuh dengan omong kosong. Dia langsung terdak menganggap kamu serius. Kamu Cucingran? Betul. Zhao Jun dan Curuyan ada dendam terhadap kamu, kan? Ya. Kalau begitu, saya mereka. Apa beza hidup kamu dengan saya? Ketua Mahkamah, jika semua bersedia menghalau mereka dari hotel ini, saya boleh melakukannya tanpa menyusahkan Ketua Mahkamah. Kamu juga layak menyusahkan Ketua Mahkamah. Saya rasa kau benar-benar terlalu memandang tinggi diri sendiri. Ya, Skateko, nada suara kamu itu saya benar-benar tidak suka. Kesan saya menandakan video orang bertaruh dengan main. Ya, body set tak berikan jam satu peluang. Ya, Karen. Pertama, pusing dan berambut. Saya dapat tidak kediam pergi sehingga saya mencerai matlamat saya. Taiko, aku harus sangit. Bunuh. Tuan tak perlu takutkan saya. Kalau Tuan bunuh saya di sini hari ini, Convention Hotel Shinto akan musnah. Bagus. Sungguh berani. Ada Catherine. Tapi tidak mau bertaruh dengan saya. Tadi hati tidak terima. Tak, Tuan mesti terima. Kamu fikir kamu siapa? Kenapa Ketua Mahkamah mesti terima? Ketua Mahkamah mesti terima. Sebab kami memenuhi syarat pertaruhan yang ditetapkan oleh pemilik mahkamah semasa menubuhkan hotel itu tahun itu. Kenapa kamu betul-betul ada aset 300 bilion? Walaupun kamu ada 300 bilion, kamu tak mungkin ada surat dari Difu. Maafkan saya. Surat bukti kami ada. $300 bilion itu adalah dana kerajaan. Jaminan yang sangat bereputasi. Ini betul-betul box dari Difu. Saya sekarang mengikut peraturan Hotel Shinto membuat pertaruhan rasmi kepada Ketua Mahkamah. Berapa ribuan itu mencari maut.
Calm the fight. Gadis kau tu semua recognize. Faham tak? Betul ke? Sepanjang tahun ini, seramai 8 orang telah mempertaruhkan nyawa mereka dengan Syed. Kirakan semua adalah Dewa Seribu Seni. Malah bekas Dewa Judi Wilayah Selatan pun turut mati di tangan Syed. Ada lagi mereka buat fakta dan lebih kuat daripada mereka. Cingran. Jangan, Riz. Jika begitu, Tuan Mahkamah patut gembira. Karen saya sedang menghantar wang kepada kamu. Wang saya semakin berkurang. HP mana perderaan dan itu hanya seorang landsman. Yang diskoordinasi adalah ditulis ke dalam convention. Pada sudah boleh main kepada sekarang. Tuan Mahkamah, selagi kamu bersedia untuk mengusir Chu Ruyan dan yang lain, kami tidak semestinya mahu berjudi dengan kamu. Song Yang. So Jun, bertenanglah. Bodoh saja di sini. Jika besar, hotel saya tidak dapat melindungi 2 orang pun. Adakah di hotel Shinto Predators wujud? Kamu. Gadis, Sullivan North Warner Peter Bamis dan tiba-tiba yang muda dari tangan saya. Jadi, apabila ditemui bahawa saya itu peluang terdekat, simpan semula jemputan pertaruhan nyawa kamu itu. Ayu. Sama sekali tidak mungkin. Memandangkan Tuan Mahkamah tidak bersedia untuk mengusir mereka berdua, maka jangan bercakap kosong. Terima jemputan pertaruhan nyawa saya. Baiklah. Jika anda bikin di sumber berkeras amat, saya akan tunaikan. Chu Cingran, Kibu sudah maafkan. Chu Cingran, kamu tahu tak kenapa Ketua Mahkamah sentiasa tak terkalahkan? Seluruh hotel Shinto ini, semua petrolin bergantung kepada Ketua Mahkamah. Kamu terfikir kamu tak terkalahkan? Kamu terfikir kamu dah menang Ketua Mahkamah? Naif. Apa maksud awak? Tuan Song, maksud dia boleh bertaruh apa saja yang dia mahu. Tak semestinya perjudian. Macam mana kalau dia nak pertaruhkan bintang di langit? Boleh juga ke? Tak juga. Pertaruhan mesti dalam lingkungan yang munasabah. Kalau tak munasabah, kami berhak membantah. Wednesday, touch the button. Tadi canda nani bertaruhan nyawa. Tanda tanganlah. Anak patung kecil, saya ingatkan kamu buat kali terakhir dari. Tahu dan kontrak bisa dapat Williams buat sebab dia ada dengan keluarga. Kakak Cingran. Tengoklah teman dari hidup kecil kamu tu, dia tak sesuatu berbeda berbeda. Tahu teman mi. Ada ketahui apa sebenarnya maksud kematian bagi seseorang tuan. Yang pertama, dia bukan teman lelaki kecil saya. Yang kedua, saya tahu apa maksud kematian. Ia seperti saya tak pernah dilahirkan. Semua makna ditiup angin. Sebenarnya, saya sangat takut mati. Walau BKI itu memandang kamu untuk mati, kenapa cari mati? Tapi di saat sama itu mengapa kamu mencari mati? Kerana sentiasa ada perkara yang lebih penting daripada kematian. Bela peranjin asli dapat Arabi ini akan vibes hidup and meet every result. Abang sadarkah abang rasa Ketua Mahkamah akan kalah? Jangan merisau. Ketua Mahkamah tidak akan kalah. Walaupun Ketua Mahkamah kalah, ia tiada kaitan dengan kita. Kalau begitu, cuba teka. Selepas Ketua Mahkamah kalah, adakah dia akan menawarkan untuk menukar nyawa kita dengan nyawanya? Adakah Chu Cingran akan menerimanya? Ini adalah pertaruhan dengan nyawa kita. Ada kamu bodoh? Mungkinkah dia mempertaruhkan nyawanya? Whenever from the restaurant hotel Shint, fix our roof problems will tidy out everything. Ibu rasa bertaruh yang akan tentukan. Saya perlu mengingatkan Tuan, pertaruhan Tuan mestilah munasabah. Define about this. Kakak Cingran, ayu. Saya percaya kamu boleh. Dia may tahu tayo. Pascot, abutan pertom. Kad-kad jatuh ke lantai. Sebulan, hilangan kad di lantai dalam masa 10 saat. Kira detik bermula. 10, 9, 8. Jumlah 128 kad. Saya pada 139. Tikmu maawal bata saya mani. Pretty ring al-babar kad di lantai.
Pasal Tien tak mungkin salah. Kakak Cingran, kita menang permainan ni. Keluar dari sini. Jangan risau. Tuan dia takkan kalah. Betul ke saya kata dapat? Kakak Cingran, saya pergi. Awak kalah. Beta rasa. Bataanmu saya. Awak macam terpasat. Awak tak rasa ini kat ke sabtu tanganku. Keji. Tuan Mahkamah menang. Tuan Mahkamah menang. Abang hebat, saya kagum. Aja bersekali top 10 top finger kadi latai. Jadi ian kat dia di sini. Ya, Ya, ada singli dah langgar bergerak. Betul. betul. Ada di awal kalah permainan pertama. Bersedia mengaku kalah. Right time. And biru. Cih, si keparat ini. Saya sudah letakkan kad di kasut. Tiada cara saya boleh menang permainan ini. Peguam Liu, Jik dia bersikap kurang ajar setiap permainan. Jadi bagaimana awak menang pertaruhan ini? Pendekatan Tuan Mahkamah memang munasabah. Tuan Mahkamah, ada kabar angin di merata tempat bahawa awak seorang wira, orang besar. Bagaimana awak boleh begitu hina? Berani gunakan kekuatan sebenar awak bandingkan dengan Cik Cingran saya. Kita paksa berdeting labai. David dah berwasiban gue perjudi untuk menang. Aku bingung sebenarnya, alright? Pengalaman hut. Kita ini ada balai untuk berjaya atau gagal. Itu tak lebih penting daripada apa-apa. Sway. Mari kita mulakan permainan kedua. Wait, permainan buat teka tangan. Teka tangan. Teka jari. Teka jari. Pertaruhan jenis apa ini? Ingran teka. Bersepahan yang sama. Bukankah hanya 10 jari? Teka apa? Dia bercakap bagi pihak kamu ke? Tidak. Venus di 1 minit. Berikan jawapan ini. Kakak Cingran, mesti ada helah di sebalik ini. Dia ada 10 jari. Kamu teka apa? Sengaja bertanya. Mungkin Tuan Mahkamah sedang memperbodohkan dirinya. Dan jawapannya ialah 10. Hei, soalan semudah ini, kamu tak boleh jawab. Chu Cingran, jadi kamu hanya setakat ini sahaja? Soalan semudah ini, kalau kamu salah jawab, itu bermakna kamu akan rugi 300 bilion ringgit. Kamu juga akan kehilangan nyawa. Masa hampir tamat tekstur. 9 jari. Dia salah jawab soalan semudah ini. Tuan dia kalah. Kita tak boleh singkirkannya. Abang, saya mohon untuk saya sendiri uruskan gadis ini. Kakak Cingran. Berhenti jadi misteri. Madifia ketahui. Ini kali pertama saya lihat seseorang begitu tergesa-gesa mencari maut. Taklah. Tuan Mahkamah, bolehkah anda selamatkan nyawa kakak Cingran saya? Walau apapun, kita boleh berunding. Ismus Samadin. Chu Cingran, saya sudah beri awak peluang. Kalau sahabat dah harusin. Dia anda aktif di meja judi 10 tahun lalu. Kemudian tiba-tiba hilang. Jika saya tak silap, anda pasti kalah dalam poker. Jari tengah dipotong. Jadi anda ada jari tengah palsu. Wah, repet. You mengarut. Anda tidak boleh menafikannya. Tapi selepas anda bunuh saya, Chiago akan memohon untuk periksa jari anda. Sebaik sahaja anda didapati menipu, Convention Hotel Shinto akan terbatal. Kami akan serbu hotel dan tangkap anda. Siapa yang awak nak takutkan? Hai Bob, iwak teka dengan betul. Saya ada main cuma ada 9 jari. Kakak Cingran, kita tak perlu mati lagi. Tapi data jangan terlalu gembir. Sebab Abu Bakir baru saja meneka jari saya dengan betul-betul. Kalau saya teka jari lawan dia dengan betul juga, paling-paling pun seri saja. Awai memang keji. Abang perempuan sial ni. Kemahirannya sangat hebat. Ini bermakna dia tak ada jari palsu. Jadi jawapan yang betul sepatutnya tak ada jari. Saya teka awak ada 10 jar. Awas, Wes. And finally, feeling psychology dan indeed. Antibody mudah berasta berbun. Dia tiada ada 10 jar. Sayang sekali. Awak silap. Saya cuma ada 9 jari. Kakak Cingran. Baiklah anda tidak. That's okay. Berarti kerasa saya anggap iwak mainin permainan ini. Jadi, mari kita mulakan permainan ketiga. Baiklah, senamanya kemudian ini mudah saja. Baiklah, nanti terlihat ada skipping cardboard. Tuliskan satu nombor Arab. Nombor yang sudah telah diresmikan Gusras. Jadi di last case nucleus, dinilaikan yang serahkan kepada peguam Liu yang tang bersama tuaku. Itu, waktu tetatkan nombor ini dengan beda isbah samkan waktu masanya bertaruh kanan. Tapi saat ketika bersalah isu berbaik untuk permainan pertaruhan hari ini juga kalah. Tidak, saya tak setuju. Itu tak masuk akal. Sama masuk akal. Saya tak setuju dengan itu. Itu memang tak munasabah. Tuan, ini tak dibenarkan. Baik. Kakak Cingran, iwak call tu. Macam mana iwak boleh teka? Baik, bising.
Saya tu agak pasti. Pero, Jember, Cik Chu Chingran, ini bukan hanya tentang kepentingan awak sendiri. Itu juga mewakili kepentingan negara kita. Pertaruhan yang mengarut begini, macam mana awak boleh setuju dengan mudah? Ya, Kakak Kingran. Pak Ustaz boleh main-main dengan nyawa sendiri. Hei, jangan cakap bukan-bukan. Dia dah setuju. Janji seorang Tiaitsa. Kuda pun susah nak kejar. Kingran bukan seorang lelaki budiman. Dia seorang wanita. Dah. Budak nakal. Pergi sana. Abang, cepatlah mula berjudi. Cik Chu, kehilangan nyawa itu perkara kecil. Tapi awak, bagaimana saya nak jelaskan ini kepada Difu selepas saya kembali? Permainan ini tidak sah. Saya tidak bersetuju dengan itu. Peguam Liu tidak boleh membuatnya lebih awal. Kalau tidak, slip walaupun awak kalah. Hahaha. Chu Kingran. Saya tidak sangka awak begitu angkuh. Begitu bodoh. Nampaknya awak bukan sahaja tidak dapat membalas dendam untuk ibu awak dan abang awak, malah meletakkan nyawa awak sendiri dalam bahaya. Diam! Yok yang patut diam. Budak kurang ajar. Bila saya dah bunuh Chu Kingran, Yok kena buka mata luas-luas untuk melihat dengan jelas. Chu Kingran, saya tidak tahu di alam baka. Adakah ibu dan abang awak akan mati dengan tenang? Hahaha. Chu Kingran dekat jawab betul. Ajib makunya tu. Kau tak nampak saya menulis ke? Tu. Tapi sampai ni saya telah menipu. Cubalah teka. Lagipun, masih ada 1% peluang untuk meneka dengan betul. Jika saya tidak silap, nombor yang awak tulis ialah 18. Nombor yang awak tulis ialah AMC. Cuma dia masih. Itu tidak mungkin. Outwin, tidak di mini Bob. Apa maksud awak? Tak boleh teka betul ke? Kita menang ke? Itu mustahil. Macam mana boleh jadi sejahat ini? Peluang 1%. Dia teka betul. Number D. Betul-betul D. Kak Kingran, kita berjaya. Kita menang, okey. Okey. Oh, saya faham. Kita berjaya. Macam mana boleh jadi begitu? Macam mana dia buat? Mungkinkah dia seorang pari-pari? Itu mustahil. Sama sekali mustahil. Awak kalah. Tu, ada kali. Tapi awak benar-benar baik. Macam mana awak teka? Sangat mudah. Anda dah fair apa yang datang cari anda hari ini? Tapi sebenarnya, orang saya sudah masuk hotel 3 hari lalu. sayang, sudikah you si so kawin dinkin si. Baiklah, saya janji. Baguslah. Biasa. Tarikh 18 bulan ini adalah hari lahir saya, juga hari bertuah saya. Mari kita makan malam bersama nanti. Baik. Representis decision. Beri anda petunjuk nombor bambat. Untuk saat genting, biar anda pilih nombor 18. Harus. Walaupun begitu, bayangkan di mana anda di awal-awal, saya akan pilih pertaruhan ini. Anda pernah bertaruh begini. Membunuh 2 tuan yang bertaruh dengan anda. Dalam hati anda, pertaruhan ini tak terkalahkan. Jadi saya rasa anda pasti akan pilih pertaruhan ini. Ya, saya kalah. Sawak. Sekarang saya beri anda 2 pilihan. Pertama, anda potong sendir. Kedua, si luada beda bersyarat. Anda buat funny. Saya akan balikan nyawa anda. Awak tak. Oh, Ketua Mahkamah. Jangan sekali-kali berjanji dengannya. Kita boleh bunuh saja dia. Ya, takkan keturik. Jangan lari. Hei, abang besar, si awak tak boleh buat kami macam ni. Sudah tamat. Pertama, bantu saya mengiringi Curuyan dan yang lain kembali ke Sia. Sia dah serahkan biochipel. Biochip. Kesedabi amal senibu di sini anda ini. Tepat sekali. Hari abang sudah pada buat. Saya bisa deh. Hei, abang besar, abang jangan pergi, abang. Hei, Chu Kingran, jangan terlalu bangga. Curuyan, saya kata saya takkan lepaskan awak. Tunggu saja undang-undang Sia menghukum awak. Hei, Chu Kingran, tolong kelupakan kami, boleh tak? Saya boleh beri awak banyak wang. Wang boleh puaskan awak. Itu mustahil. Kingran, you work hebat. Abang sekedufan ke desugan site. Asal baik ada ubuki adik. Kalau tak ada awak, Curuyan itu pasti akan terlepas begitu saja. Kingran, ayah bangga dengan awak. Ayah atau abang. Abang ketiga, ini memang tugas saya. Hei Kingran, perhubungan awak saya dengan Sensong Dang. Selagi Kak Kingran sudi berkahwin, saya akan berkahwin serta-merta. Apa yang awak fikirkan? Budak kecil. Ayah?
Kami kawan baik. Ini Jangan risau, saya takkan mengalah. Saya tak percaya saya takkan dapat hati Kak Kingran. Jangan buang masa awak pada saya. Tak. Patuh. Ayah, saya nak pergi mengembara untuk kali seterusnya. Pergi luar negara? Dalam negara saja. Hey, awak tak perlukan pembantu kecil ke? Macam mana kalau saya ikut? Tidak. Wak biar Shin Sai nak pergi. Ada. Kingran, Iwak pun dah besar. Ayah tak boleh kawal apa yang Iwak nak buat. Sudah kuat. Saya sokong. Iwak teruskan. Baguslah. Wanita cantik, tumpanglah. Kenapa Iwak macam pelekat? Tak boleh nak buang. Kak Kingran, selagi awak tak cari pasangan sehari, tak kahwin sehari, saya takkan menggalah pada awak. Saya akan sentiasa ikut awak. Kak, saya tak suka budak-budak. Kalau begitu awak tak tahu betapa baiknya abang Yawa ini. Mari. Jangan cakap begitu. Anak anjing pun ada kelebihannya. Hei Kak Kingran, awak kata ada begitu ramai pakar di dunia ini, kenapa hanya awak yang boleh menjadi dewa 1000 seni? Sangat mudah. Kebanyakan pakar 1000 seni mencari wang dengan 1000 seni. Dan saya tidak belajar 1000 seni untuk mencari wang. Selagi hati betul, awak boleh melakukannya tanpa nafsu. Melihat perubahan dengan keadaan yang tenang. Begitukah? Bagaimana pula dengan 1000 seni yang rendah? Iga adalah 1000 kad. 1000 teknik Zhong Shui adalah peperangan psikologi menghafal kad. Semua emak ada Strabora Sansa yang unggul. 1000 seni. 1000 seni yang unggul. Dia adalah tentang mengambil satu langkah pada satu masa. Ia adalah matematik, statistik kebarangkalian. Banyak ilmu yang terlibat. Nedet ladud rumit. Saya tahu pula. Kak Kingran saya. Dia adalah dewa 1000 seni yang terbaik dan terhebat di dunia, son. Hey. Ini kunci kereta saya. Saya perstart sekian sebuah hadis. Awak pasti? Buka layar 3WA. Saya tak percaya awak masih boleh kalahkan saya. Maafkan saya. Saya ni orang yang tak senonoh. Ya wakil main pun. Kalau kalah, kalahlah. Awak tipu saya, awak curang. Terus, kalau jumpa lagi, saya tendang Iwak. Dua hal lagi, saya tendang Iwak sekali lagi. Kenapa awak tak boleh berfikir waras sedangkan awak bukan budak kecil lagi? Biar Joseph bicara saja, mate. Ya, cuma rugi duit kan? Apa masalah besar sangat? Apa Iwak Setan? Saya dah simpan duit 2 tahun. RM250,000, semuanya lesap. Kereta saya pun hilang. Saya tak ada muka nak balik rumah langsung. Isteri saya masih tunggu duit saya untuk beli ubat. Anak-anak saya masih tunggu duit saya untuk ke sekolah. Saya bukan manusia. Saya bukan manusia. Saya bukan manusia. Saya beri awak satu peluang lagi. Awak nak bertaruh lagi. Kalau kamu beri saya satu lagi peluang, saya pasti takkan bertaruh lagi. Kalau bertaruh lagi, saya bersumpah takkan jadi manusia. Serius? Tapi apa gunanya cakap macam tu sekarang? Bawa saya jumpa orang-orang tu. Saya akan bantu kamu dapatkan balik duit kamu. Kamu? Lupakan saja. Jangan libatkan diri kamu. Kenapa banyak sangat cakap? Tunjukkan jalan. Baik, Sia. Kalau kamu kalah, jangan salahkan saya. Yang yang reset. Kakak Kingran saya tak pernah kalah. Tunjukkan jalan. Aku dah sampai. Ini sepupu Zia. Dia datang nak bertaruh dengan kamu. Setelah Muhammad, kamu nak main apa? Main Golden Flower saja. Saya tak banyak masa. Main satu pusingan saja. Ini kereta saya. Ada di depan pintu. Kalau saya kalah, kereta tu milik kamu. Kalau saya menang, pulangkan semua yang aku kalahkan.
Macam mana? Abang pergi tengok kereta dulu dah. Abang Doc memang ada Porsche di luar. Potong kad. Apa-apa pun, main satu pusingan saja. Tak perlu sorok-sorok. I have a bit of siwa. Baik, awak kabelkan dulu. 1 lawan 2. Bukankah ini kalah? Walaupun ni sing ilang ujibang. Jangan cakap bukan-bukan. Apa menurut saya? Saya AAA. Oh, letak makan dia banyak cek. Honor Porsche sejauh cenderung untuk berbersih. Adakah kini benar-benar AAA? Ini boleh jadi palsu. Ini tak mungkin palsu. Macam mana boleh jadi macam ni? Kalau bandai. Kamu menang dengan kemahiran. Kalau saya menang, saya menipu. Cepat pulangkan semua duit saya. Dan kereta tu. Kan saya dah cakap, kakak Cingran sangat tak mungkin kalah. Cing, berani muncul di kawasan aku. Kawan-kawan, serang dia. Kamu dah melampau, kan? Cek, maafkan saya. Maafkan saya. Cik Wadarima Ciazikron dalam bahkan job saya. Kamu bernasib baik hari ini. Saya selamatkan kamu. Tapi saya tak boleh selamatkan kamu di masa hadapan. Saya tahu. Kamu tahu kenapa saya menang? Ah. Sebab saya menipu. Bodoh dan comel sangat. 10 kali bertaruh, 10 kali menipu. Kamu tahu tak? Si Dog Brother tu pun menipu juga. Cuma kemahiran menipu dia tak setinggi kakak Cingran saya. Sebab tu kami menang. Wah sangat bodoh berjudi. Berapa banyak pun wang tidak cukup untuk awak kalah. Saya tahu saya tidak akan berjudi lagi di masa hadapan. Baiklah, semua dah sudah bertahu. Ambil wang hasil titik peluh awak. Pulanglah kepada isteri dan anak-anak awak. Terima kasih Dermawan. Turkmenul kosong di Southampton. Cik Cingran, itu ya dia siap anda bercakap alih ikut selat Dewa Seribu Seni. Mengapa begitu? Keren pra-ahli 1000 sen mencari rezeki dengan 1000 seni membunuh ramai orang dan awak tetapi dengan 1000 kemahiran menyelamatkan ramai penjudi dari lautan penderitaan. Sejak guru saya mengajar saya 1000 kemahiran, dia memberitahu saya tidak boleh mengambil keuntungan daripadanya untuk menyelamatkan penjudi dengan 1000 kemahiran, memberi manfaat kepada satu pihak. Dan saya melakukannya. Cik Cingran memang baik. Suatu penghormatan bagi saya untuk menjadi kawan awak sepanjang hidup saya. Jika saya boleh menjadi suami awak, saya nazar ingin hidup singkat selama 30 tahun. Jangan bercakap karut. Saya tidak mahu suami yang berumur pendek. Apa maksud awak? Adakah awak setuju? Awak salah dengar. Saya tidak berkata apa-apa. Hei, tunggu saya.